Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengubah, bahkan dia memperkasa oleh politik PAS, kerana dalam kefahaman orang Melayu, Islam itu Melayu, Melayu itu Islam. Ini satu perkara yang perlu kita tekankan, walau Islam itu lebih luas daripada bangsa Melayu. Tapi inilah kefahaman orang kita. Ini lebih memudahkan lagi jalanan kita dalam meletakkan Islam Melayu memimpin. Kerana dalam politik Islam, mestilah orang Islam memimpin dan kaum yang mendominasi di mana-mana masyarakat. Macam di awal Islam dulu, dominasi ialah Arab Quraisy. Maka mereka jadi pemimpin. Bila jumlah orang Islam besar pada kaum yang lain, berubah kepada bangsa Kurdis, bangsa Turkis dan lain-lain. Itu berlaku. Maka dalam realiti tempat kita, ada Melayu di mana jumlah umat Islam 300 juta. Di Malaysia ni, Melayu maksudnya termasuklah Bumi Putera. Bumi Putera tu rumpun Melayu lah. Rumpun Melayu ni hampir 70% penduduk. Jadi mereka dominasi yang besar. Patutnya mereka yang memimpin negara. Dengan sebab itu pendekatan gabungan Parti Melayu Islam ni sangat penting. Yang kedua, oleh kerana Islam adalah bercirikan ad-din yang lebih luas daripada perkataan religion. Dengan itu kita menerima kewujudan masyarakat majmuk. Kerana mesej Islam itu ialah kepada seluruh manusia. Bukan sahaja satu kaum, bukan sahaja satu agama, termasuk penganut berbagai agama. Ini dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika menegakkan Al-Quran itu, lebih hijrah ke Madinah, melibatkan penyatuan orang Islam sendiri, iaitulah Muhajirin dan kalangan Ansar, Aus dan Khazraj yang menganut Islam, sehingga mereka kaum yang bersatu. Kaum lain berpecah, walaupun orang Islam tidak dominasi masa itu. Tapi bukan Islam berpecah. Tak boleh menguasai. Maka Islam diizinkan menguasai. Dan kita telah berjaya membuktikan konsep adil untuk semua. Yang berarti oleh semua kaum, akhirnya kaum lain masuk Islam. Kita tidak mahu menentukan nama. Siapa yang anti-Islam, yang anti-Islam sama ada secara totok ataupun dipengaruhi Islamofobia. Islamofobia. Dialah yang menjadi musuh kita. Parti boleh berubah. Orang boleh berubah. Hari ini dia menentang, besok dia sokong. Manusia boleh berubah. Tapi prinsip dan konsepnya ialah siapa yang anti-Islam ataupun berpahaman salah terhadap Islam, yang menghalang cita-cita untuk Islam memimpin, mereka adalah musuh kita. Termasuk orang Melayu sendiri, kalau ada orang Melayu sendiri pun. Bukan mesti kaum. Kita berpengalaman dengan DAP dalam masa yang panjang, sejak tahun 90-an. Sehingga hari ini, apa yang berlaku ialah DAP banyak campur hal orang Islam. Walaupun perlembagaan persekutuan mengatakan bahawa hak orang Islam menganut agama dia, melaksanakan ajaran dia dan syariat dia. Orang bukan Islam adalah hak dia. Ini ada dalam perlembagaan. Namun setiap kali bila kita nak laksanakan agenda Islam, walaupun terhadap orang Islam saja, DAP menentang. Ini jadi masalah. Apa yang menarik lagi ialah termasuk kalangan yang mahu sokongan orang-orang bukan Islam ini terikut sama, balik sama. Saya menyokong PIADU dalam masa terdekat. Berdasarkan kepada kerajaan yang tidak kukuh. Tidak kukuh. Berdasarkan kepada keputusan PRK yang ada kecil yang diadakan. Di mana sokongan kepada kita sangat meningkat. Berdasarkan keadaan ini, maka PRU perlu diadakan segera. Perbincangan dasar-dasar sudah dibuat. Asas sudah dibuat. Kita sudah bersetuju pada dasarnya semua parti-parti dalam komponen kita. Yang pertama, pastikan pertandingan dua penjuru. Yang kedua, calon PM ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Cuma di mana tempat bertanding itu saja.
yang perlu dibincang secara terperinci. Semua akan ditingkatkan semua. Lebih awal muafakat nasional, bukan muafakat nasional yang ada dulu. Sekarang ni bila dah ada PN ni muafakat nasional tak melibatkan DPS, tak melibatkan Sabah dan Sarawak. Dengan sebab itu PN ni melibatkan Sabah dan Sarawak. Dengan sebab itu kita dahulukan Semenanjung dahulu, dan insya-Allah akan dipanjangkan lagi dan penyertaan bersatu di Semenanjung. Walaupun dalam masa yang singkat kita mengambil alih kerajaan, banyak perkara sangat positif dan saya berpuas hati walaupun terlalu awal, berdasarkan kepada mereka turun ke lapangan bekerja dan berdasarkan kepada jawapan dari Parlimen. Dia sangat berbeza dengan masa PS dulu, bila ditanya ini kerajaan dulu, ini kerajaan dulu. Tak ada jawapan bagi kita sendiri. Tapi sekarang ni kita bertindak berdasarkan kepada pencapaian kita sendiri. Ini satu perkara yang sangat positif. Yang penting ialah menjawab dengan tindakan. Jangan menjawab banyak tapi tindakan tak banyak. Tu. Sekarang macam mana tadi? Alhamdulillah turun. Lebih banyak. Ya. PAS sudah wujud di Sabah. Dan PAS dah bertanding di Sabah buat berkerusi. Sebab itu keberadaan PAS di Sabah itu sudah ada. Tak perlu ditekankan lagi. Cuma bagaimana perbincangan rakan-rakan dalam Perikatan Nasional. Itu saja. Apa yang penting bagi PAS ialah supaya pastikan dua penjuru dan pastikan kita menang di Sabah. Ini sudah diputus dalam mesyuarat Perdana Parti. Sebelum itu. Dalam Perikatan Nasional? Ya, Perikatan Nasional. Semua parti. Maknanya dah bersetuju? Dah bersetuju untuk lawan satu. Ya. Itu bila tu, Sri? Saya rasa bulan lepas, 3 minggu lepas. Bulan lepas. Kita dah jumpa dia. Apa yang menarik dalam kes Datuk Najib ni ialah kita bawa ke mahkamah. Dan tunggu keputusan mahkamah. Pembicaraan masih belum selesai. Betul. Ada appeal lagi. Ini beza dengan PS. PS berhenti tengah jalan. Kes lingkungan air sebagai contoh diberhentikan. Ada kes lain berhentikan. Kita terus akan diteruskan. Dan kita memegang kepada kaedah Islam yang dipakai oleh Barat. Orang yang dituduh tidak boleh dianggap salah lagi. Insya-Allah tidak memberi kesan. Apa yang penting ialah kita tak campur tangan urusan mahkamah. Ini penting. Berbeza dengan PS yang campur tangan urusan mahkamah. Kita berpegang kepada konsep orang yang dituduh tidak bersalah selagi belum selesai mahkamah. Dan sebab itu PAS mengunjungi semua. PAS pernah mengunjungi Tun Mahathir Mohamad masih dipecat di Tunku Abdul Rahman. Dan PAS mempersilakan Tun Mahathir berucap di pentas PAS dan Raya di Kapar tahun 69. Tengku Razali Hamzah begitu juga. PAS ikut. Datuk Seri Anwar Ibrahim masa dituduh kita kunjung dia, melawat dia. Walaupun mahkamah dah buat keputusan selepas itu dan dia minta ampun, itu cerita lain. Dia minta ampun. Minta pengampunan. Datuk Najib ni saya rasa lebih hangat pada itu lagi. Dia baru dalam proses mahkamah, belum ada keputusan lagi. Tak pergi ke lembaga pengampunan, tak pergi lagi. Ini. Sebab tak boleh kita hukum dia awal-awal sangat. Apa yang penting ialah kerjasama dalam kerajaan dulu. Ini sangat penting. Kerjasama dalam kerajaan sudah berlaku. Dan UMNO mengiktiraf kerajaan Perikatan Nasional. Iktiraf. Dan mereka memberi sokongan. Mereka memberi undi masa pilihan speaker baru ni. Ini penting. Ini asas kerjasama. Kenyataan itu kita tak pakai lagi. Itu kenyataan masing-masing. Ya. Saya sudah mendapat maklumat bahawa di Semenanjung ni kita perkasakan muafakat nasional. Di Semenanjung, muafakat nasional. Dan pihak UMNO sudah menerima semua pihak. Bersatu pun nampak sangat positif dalam masalah ini. Tetapi bila sampai ke peringkat yang lebih luas, perlu kepada Perikatan Nasional, PN. Makanya kita tak terpaksa negeri-negeri Sabah dan Sarawak kerana mereka dalam keadaan yang tersendiri. Tapi mereka tak berpisah daripada kita. Dua-dua perlu berlaku. Dua-dua perlu. Kita tak mau berpisah dengan UMNO, tak mau berpisah dengan Bersatu, tak mau berpisah dengan Sabah dan Sarawak. Kejayaan kita ialah kita telah berjaya mewujudkan suasana yang sangat baik dalam kerjasama memerintah negara. Ini sangat penting. Ini perlu dilakukan. Dan PAS telah memberi peranan yang sangat positif. PAS tak berpisah, tak memisahkan pemimpin dengan ahli. Kerana kita ada agenda tarbiyah yang mengeratkan hubungan antara pemimpin dengan ahli
Di mana dalam parti kita ada perkara dinamakan bai'ah, dinamakan wala', dinamakan kesetiaan, dinamakan ini banyak amalan politik Islam yang kita perkenalkan pada ahli kita lebih dahulu, dan menunjukkan suasana yang dilihat oleh masyarakat. Lepas boleh membuat keputusan yang mudah, lebih mudah parti-parti lain dalam semua keadaan. Berbeza. Ini dapat dilihat bagaimana kenyataan-kenyataan pimpinan kita dapat dikawal dengan baik, lebih daripada parti yang lain. Ini satu perkara yang sangat positif. Ini keadaan berubah daripada zaman 50-an, bah ditubuhkan pada awalnya, 60-an, 70-an, 80-an dan terkini. Ini perubahan. Pemimpinnya berubah, tapi dasar parti tak berubah. Pendekatan berbeza. Berbeza. Dua-dua penting. Secara online masih berjalan dengan baik. Alhamdulillah kita perkasakan. Ceramah, kuliah-kuliah di markah-markah kita masih berjalan macam biasa. Dan kita kena sedar bahawa rata-rata masyarakat kita bukan yang mahir teknologi maklumat. Masih ada kalangan pedalaman yang tak ada kemudahan. Dan sebab itu aktiviti yang lama ada yang perlu diteruskan. Itu dilihat kepada tempat-tempat tertentu. Seperti Kuala Lumpur, pusat bandar, perlu kepada teknologi maklumat yang terkini. Kawasan macam di Ulu Terengganu, macam Gua Musang, macam Baling, contohnya itu perlu kepada keadaan yang sama. Dan kita kena sedar bahawa sebahagian besar pengundi-pengundi kita berada kawasan luar bandar. Saya ingat yang duduk luar bandar ni hampir dalam 70%. 70% pengundi, kita berkatakan pengundi PAS Ya, 70%. Kita tidak pernah rugi dalam semua kerjasama. Sejak tahun 50-an, saya ikuti PAS kerjasama dengan Parti Negara. Masa itu, Parti Negara. Dan kita berjaya menawan Terengganu dulu, kemudian Kelantan. Terengganu kerjasama dengan Parti Negara. PAS dapat 13 kerusi, Parti Negara 4 kerusi. UMNO 6 kerusi masa itu, 13 kerusi. Dato' On masih ada. Dan bila Parlimen berasingan, kita bagi kerusi Kuala Terengganu kepada Dato' On. Dato' On yang kalah bertanding di Johor, jadi ahli Parlimen Kuala Terengganu, PAS bagi kepada Dato' On. Itu kerjasama. Dan kita tak rugi. Kita berjaya menyelamatkan tokoh negara yang besar. Dato' On jadi ahli Parlimen. Sehingga dia meninggal dunia. Orang Johor tak terima dia, PAS terima letak dia di Terengganu. Dan kita tak rugi. Ada orang yang macam ni dalam, walaupun bukan parti kita, tapi kepimpinan orang Melayu kita tonjolkan. Kemudian kerjasama selepas 13 Mei tahun 73, PAS menjadi kerajaan campuran, di mana kita telah berjaya membangkitkan kepahaman Islam di semua institusi, semua lapangan rakyat. Kita berjaya. Timbulnya kesedaran Islam. Walaupun kita kalah, tapi kesedaran Islam berkembang. Ini sangat menarik. Walaupun kita tak berjaya melaksanakan Islam di peringkat kerajaan kerana kelemahan yang berlaku, tekanan perusahaan yang begitu menyengkam. Bila kita menang 90 di Kelantan, kerjasama dengan 46. Kita berjaya ambil Kelantan. Kemudian kita berjaya meningkat 99 sehingga 27 kerusi Parlimen dan bertahan di Kelantan, kita ambil Terengganu. Itu kerjasama dengan PKR, dengan DAP. Kedah hampir kita nak menang masa itu. Dan 2008 kita memimpin Kedah Perak. Walaupun kita minoriti di Perak. Tak pernah rugi PASnya. Dengan sebab itu kerjasama ni tak meriah kita. Apa yang penting bukan PAS saja. Dia orang Melayu, orang Islam dan rakyat sendiri. Itu sangat penting. Itu pilihan raya yang ke-14. Pengaruh media sosial. Pengaruh manifesto yang tidak boleh dilaksanakan. Janji yang dimungkiri. Contohnya harga minyak turun dalam 24 jam. PTPTN akan dihapuskan. Dan banyak lagi itu akan dihapuskan. Jadi semua ni tak berjaya dibuat. Dan banyak mereka berpusing balik. Ini terbukti dengan hal kecil yang berlaku selepas itu. Ya, ini peranan Dewan Pemuda kita dan peranan Muslimat PAS dan wanita UMNO. Termasuklah wanita bersatu dan pemuda bersatu. Kita boleh menentukan kerusi, yang penting kerusi itu menang. Bukan meletak orang saja. Kerusi itu menang. Kalau tak menang, kita ada kerajaan teknokrat. Lantik jadi senator, lantik jadi ahli majlis, lantik macam-macam. Boleh ditambah begitu. Kita tak tentukan beratur. Kita tentukan calon yang
pengaruhnya besar, boleh menang satu tempat. Kalau banyak muda lah, banyak ulama, banyak kalangan profesional. Kemudian kita tambah dengan pelantikan-pelantikan selepas itu. Fitnah ni kita anggap sebagai asam garam dalam perjuangan. Asam garam. Kepada kita orang Islam, fitnah ni yang pertama mengajar kita bersabar. Dengan kesabaran, orang yang buat fitnah tu jadi insaf. Kita selamatkan dia. Yang kedua, kita diajar. Orang fitnah kita dapat pahala. Dia dapat rasa. Begitu. Makin banyak orang fitnah, banyak pahala kita dapat. PAN pun banyak fitnah juga yang tu. Itu pula dia nak bagi pahala kat kita. Jadi PAN pun reda lah dengan... Ya, tak boleh untuk banyakkan pahala kita.